like 7 inches from the midday sun. Well, I hear whisper in the words like everyone, but you stay so cool. My mini guitar, my Spanish Harlem Mona Lisa. You are a reason for a reason. The step in my groove. And if you say this life ain't good enough, I will give my world to leave you up. I will change my life to better suit your mood. Because you're so smooth. Just like the ocean, under the moon, and the same as the emotion that I got from you. You got the kind of love that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or let's forget about it. It's just like the ocean, under the moon, and the same as the emotion that I got from you. You got the kind of loving that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or let's forget about it. Or let's forget about it. Or let's forget about it. Oh, let's forget about it. Give me your heart, make it real. Oh, let's forget about it. Hai, saya Alif Iqbal Anwar dan anda sedang menonton sebuah program terkini, sensasi dan berinformasi. Bersama dengan tetamu jemputan, kita akan membincangkan isu-isu semasa dan topik-topik yang menarik terus melalui media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat menonton Influencer at Japan. Ya, itu dia, terima kasih seperti biasa. Persembahan pembukaan yang cukup mantap daripada band Pentarama Putrajaya. Dan terima kasih juga music director kita, Syafirul Amri, untuk lagu Smooth nyanyian Lazarul sebentar tadi. Ya, kepada penonton kita di luar sana, diharapkan anda sentiasa sihat, sentiasa jaga kesihatan anda, jaga diri anda, dan yang paling penting, jaga SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebab kita tahu sekarang ini kita masih lagi dalam fasa membendung pandemik COVID-19 ini. Tak kesian ke dekat frontliners kita tu, ya? Jadi jom kita bantu frontliners kita untuk sama-sama kita bendung penularan wabak COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili tim produksi ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada barisan frontliners kita yang siang malam berkhidmat demi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Di jalan raya juga kita lihat masih ada lagi kawalan-kawalan ketat. Jadi kita sama-sama bantu frontliners kita agar pandemik COVID-19 ini terus dipelihara dengan jayanya. Baik, bercakap mengenai kawalan ketat, tahukah anda ada satu pasukan khas yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk mengawal sempadan negara yang dikenali sebagai National Task Force atau ringkasnya NTF. Topik minggu ini kita akan membincangkan mengenai National Task Force, pemerkasaan rentas sempadan. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai topik ini, di studio sekali ini saya bersama dengan yang berbahagia, Laksmana Pertama Rosli bin Abdul Ghani.
Ya, sekarang ini saya bersama dengan yang berbahagia Laksmana Pertama Rosli bin Abdul Ghani, Timbalan Komandan National Task Force NTF. Visi National Task Force, Malaysia prihatin kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Apakah ruang lingkup penubuhan National Task Force? Okey, seperti yang kita sudah maklum, National Task Force ditubuhkan pada 6 Mei 2020, tahun lepas. Ya. Ini adalah bertitik tolak daripada mandat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada April 2020 untuk ditubuhkan satu organisasi untuk memperkukuhkan kawalan sepadan bagi membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin dalam usaha kita untuk mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Dalam masa sama juga, Yang Berhormat Perdana Menteri menzahirkan bahawa terdapat banyak lorong-lorong tikus yang menjadi laluan masuk pendatang asing tanpa izin ini ke dalam negara, dan kita khawatir mereka ini selain memasuki negara melalui jalan yang tidak diwartakan, mereka turut membawa bersama virus yang boleh memberi impak negatif kepada keselamatan negara kita. Ya. Jadi jika kita lihat daripada trend jangkitan COVID-19, kemasukan parti juga menjadi penyumbang kepada peningkatan kes jangkitan COVID-19. Jadi sepanjang sejak 6 Mei 2020 NTF ditubuhkan. Setakat hari ini cabaran NTF dalam membendung kemasukan parti ini? Kalau kita lihat, negara kita mempunyai keluasan sepadan maritim yang amat luas, lebih kurang 178 km persegi. Begitu juga dengan sepadan daratan yang berjangkau lebih kurang 6,000 km. Dan kita terkekang dengan keanggotaan dan juga aset-aset untuk menjaga setiap inci sepadan negara, baik di lautan maupun di daratan. Jadi di sini kita lihat kita terpaksa menggabung tenaga dengan agensi penguatkuasa yang lain, sebagai contoh dengan Polis Daraja Malaysia, agensi penguatkuasa maritim Malaysia ataupun dikenali juga APMM, Jabatan Immigration Malaysia, RELA dan agensi penguatkuasa lain, untuk kita bersama-sama menjaga sepadan negara dari dipolusi oleh pendatang asing tanpa izin. Jadi di sini kita lihat isu utama adalah kekangan keanggotaan dan juga aset yang kita ada. Tapi alhamdulillah, setelah kita bergerak secara bersepadu, kita dapat mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui lorong-lorong ataupun jalan-jalan yang tidak diwartakan dalam usaha kita untuk membendung dari penularan pandemik COVID-19 dalam negara. Jika Tuan boleh kongsikan dengan penonton kita di luar sana, saya tertarik bila ada Tuan cakap berkatakan bila ada kerjasama yang padu daripada agensi-agensi penguatkuasaan dan undang-undang. Mungkin boleh Tuan boleh kongsikan dengan penonton kita ada berapa sebenarnya kerjasama padu daripada agensi-agensi yang terlibat? Okey. Kalau kita mengimbau kembali mandat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau telah mengarahkan Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera, yang dihormati Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah APMM, Jabatan Immigration dan juga Ketua Pengarah daripada agensi penguatkuasa lain untuk turut sama dalam memperkasakan kawalan sepadan negara. Jadi pada masa sekarang NTF dianggoti oleh 19 buah agensi termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana setiap dari kita ini ada peranan masing-masing. Dan kalau kita lihat secara amnya, operasi Outbanting ni kita laksanakan secara layered defense ataupun pertahanan berlapis, yang mana kita menjaga perairan kita, daratan, dan kita juga memerlukan penguasaan udara untuk melihat pergerakan penduduk-penduduk yang baru masuk parti. Jadi kita lihat
Penggelapan 19 buah agensi termasuk KKM ini merupakan satu pendekatan yang holistik, kata whole of government punya approach untuk kita memastikan misi yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita, iaitu memperkukuhkan kawalan sempadan demi mengekang penularan wabak COVID-19 dapat kita laksanakan dengan baik dan berkesan. Sebenarnya Tuan, kita ada sediakan satu bingkisan khas untuk penonton kita di luar sana untuk lebih mengenali National Task Force. Jadi Tuan, jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Kita menyekat sebarang kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran masuk ke paeran kita dan ke negara kita. Pertama sekali, kegiatan bersindiket di mana kemasukan parti-parti ini dilakukan oleh sindiket tertentu, dan ada juga daripada aktiviti kemasukan parti ini dilakukan oleh bot nelayan tempatan kita sendiri. Jadi saya menyeru pada seluruh masyarakat paeran yang menggunakan paeran Malaysia, terutamanya bot nelayan tempatan ini, untuk bekerjasama dengan penguatkuasa kita dalam kita bersama-sama mengekang kemasukan pendatang tanpa izin dengan memberi maklumat kepada penguatkuasa supaya kita lebih bertindak bagi mengekang aktiviti penyalahan ini. Ya, itulah tadi bingkisan yang kita sediakan khas sempena dengan topik kita minggu ini, iaitu National Task Force. Baik Tuan, jika kita lihat kepada fokus utama National Task Force adalah untuk mengawal sempadan daripada kemasukan parti dan juga jenayah rentas sempadan. Jadi adakah kerjasama antara 19 agensi yang terlibat ini, seperti Tuan perkatakan sebentar tadi, memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan isu ini dapat dibendung? Sebenarnya saya melakukan tadi, kita melaksanakan operasi ini secara pertahanan berlapis, yang mana paling luar kita ada agensi maritim kita, yang mana paling luar sekali kita ada Tentera Laut Darjah Malaysia. Seterusnya kita ada agensi penguat semasa maritim dan juga pasukan polis merit, dan bila sampai di daratan kita ada Tentera Darat Malaysia, kita ada pasukan KKM daripada PDRM, kita ada agensi keselamatan sempadan di sempadan negara. Begitu juga kita turut menggunakan anggota agensi pertahanan awam Malaysia dan juga rela. Jadi kita lihat di sini, bila kita bergerak secara bersepadu, jadi ianya memudahkan untuk kita mengisi kekosongan ataupun kelompongan yang mana tak dapat dipenuhi oleh agensi-agensi yang lain. Kalau Tuan berkata, kita seperti tahu di negara kita ni ada banyak sebenarnya sempadan-sempadan. Jadi saya tertarik dengan bingkisan itu tadi berkenaan dengan rakyat. Adakah rakyat diberi peluang untuk menyampaikan info kepada agensi-agensi penguasaan berkenaan dengan kemasukan parti ini? Kita mempunyai saluran tertentu, yang mana di NTF sendiri kita ada saluran hotline yang mana boleh dilaporkan di talian 011 6251 1223. Sekali lagi 011 6251 1223. Yang mana setiap rakyat, masyarakat daripada setiap lapisan boleh menghubungi kepada NTF, memaklumkan sebarang aktiviti yang tidak sihat. Contoh, ada kemasukan parti ke, ataupun berlaku kes-kes jenayah rentas sempadan, untuk kita mengambil tindakan. So far kita telah berjaya membuat beberapa penahanan hasil daripada makluman yang disampaikan oleh masyarakat di negara kita. Saya ingin bertanya juga kepada Tuan berkenaan dengan jumlah sempadan yang ada di negara kita. Tuan perkatakan kepada saya sebentar tadi berkenaan dengan kita, Tuan, National Task Force ini tidak mempunyai kelengkapan anggota ataupun kelengkapan lain lah untuk meneruskan National Task Force ini untuk masa-masa yang akan mendatang. Bagaimana Tuan? Maksud saya, kita mempunyai kekangan
kekangan. Kita ada kekuatan dan juga aset-aset, tetapi kita terkekang kerana disebabkan oleh keluasan sepadan maritim dan juga daratan kita yang luas dan panjang. Jadi kita tak dapat menempatkan setiap anggota pada setiap inci sepadan negara kita. Tersebut, ya. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang, we go high tech. Ya. Kita menggunakan sensor, kita menggunakan drone untuk membelah cara bagi kita mengawal sepadan. Sebab kita faham sebagai manusia kita ni subject to keletihan. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak jadi robot, bekerja 24 jam sehari. Betul. Ya, jadi kita perlu masa rehat. Jadi bila ada masa-masa yang terluang itu, kita akan menggunakan drone untuk diterbangkan bagi memantau sepadan kita, dan bila kita dapat mengesan berlakunya aktiviti-aktiviti yang mencurigakan, jadi kita akan deploy kita punya anggota. Baik, perbincangan kita semakin menarik sebenarnya. Jadi kepada penonton kita di luar sana, tuan, kita akan berhenti rehat buat seketika. Jom sama-sama kita saksikan persembahan Pentarama Putrajaya dengan lagu Rampas. Ya, kembali lagi di Influencer at Japan. Kepada yang baru saja menonton kami sekarang ini, kita tengah membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu National Task Force Pemerkasaan Rentas Negara. Baik Tuan, saya cukup tertarik dengan Ops Benteng sebentar tadi. Menurut perspektif Tuan sendiri, pada kacamata Tuan sendiri, Ops Benteng berjaya atau tidak? Okay. Alhamdulillah, setelah kita beroperasi lebih pada 9 bulan daripada Mei tahun lepas, kita telah berjaya mencatatkan banyak kejayaan. Secara keseluruhan kita telah
merekodkan sejumlah 6,280 kes. 6,280 kes. kes. Yang mana melibatkan seramai 11,646 parti yang ditahan. Begitu juga dengan tekong seramai 883. Ya. Kita juga membuat tangkapan lain sebab sebenarnya yang saya beritahu tadi, selain daripada sindiket ni membawa masuk parti, mereka juga membawa masuk dadah. Senjata api. Suka saya maklumkan pagi semalam. Ya. Tentera Darat Malaysia di sepadan Malaysia Thailand di Rantau Panjang Kelantan telah berjaya merampas dan juga menggagalkan usaha menyeludup 402 kg jadah jenis sabu yang bernilai ringgit Malaysia 16 juta. Wow. Jadi dalam masa ini juga bukan saja dadah, mereka juga mahu masuk barang yang bercukai, contoh dia arak, bahan-bahan kosmetik dan juga kesihatan yang tidak ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Dan mereka juga membawa keluar, menyedup keluar barang-barang yang bersubsidi, contoh dia minyak diesel, minyak petrol, gula. Jadi keseluruhan rampasan barang yang kita dah buat setakat ini berjumlah lebih kurang ringgit Malaysia 243 juta. 243 juta. Bukan jumlah yang sikit. Ya. Itu terbukti kejayaan Ops Benteng pada hari ini untuk National Task Force. Ya. Baik, kalau boleh Tuan kongsikan dengan penonton kita di luar sana, berdasarkan jumlah tangkapan itu, parti yang telah ditangkap ini, proses mengadili, adakah mereka terus dihantar ke negara ataupun perlu diadili mengikut undang-undang di negara kita terlebih dahulu? Parti-parti ini bila kita ditangkap, kita akan melalui proses yang telah ditetapkan, yang mana mereka ni akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi tindakan lanjutnya, proses pendakwaan dan sebagainya akan dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Sehingga kini kita berjaya menghantar quite number of parti ke negara asal masing-masing. Terutama sekali dari negara-negara yang menjadi jiran tetangga kita lah. Jadi mereka ni kita perlu hantar, sebab kalau kita tak hantar akan menjadi isu lambakan tahanan di depoh immigration kita. Jadi kita tak nak itu berlaku. Dalam sebab juga lagi lama kita tahan mereka, lagi banyak kos yang perlu kita keluarkan untuk memberi mereka makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau Tuan kongsikan dengan penonton kos untuk seorang parti kalau kita tahan mereka di depoh. Daripada pemaluan yang disampaikan, satu hari lebih kurang ringgit Malaysia 30. RM30 untuk seorang. Sekarang ni lambakan di depoh tahanan, dan depoh tahanan katanya penuh, Tuan. Ya. Tapi sekarang ni itulah kita dengan kerjasama daripada kedutaan negara-negara tetangga, kita dapat mengurangkan secara berperingkat. Sebab kalau kita lihat mereka pun tak nak menerima rakyat mereka secara total, sebab dia kata kena go through saringan COVID-19 dulu. Maksudnya mereka, kalau mereka disahkan negatif baru mereka akan terima dan sebagainya. Jadi itu juga memberi beban kepada negara kita untuk menentukan mereka ni bebas COVID-19. Betul. Jadi bagaimana pula Tuan dengan kerjasama daripada agensi penguatkuasaan dan agensi undang-undang di negara luar, khususnya yang melibatkan parti-parti ni lah, kerjasama kita untuk menghantar mereka pulang dan sebagainya? Sekat ni alhamdulillah dengan kerjasama yang diberikan oleh kedutaan masing-masing, kita dapat bekerjasama dengan agensi penguatkuasa negara jiran dalam proses penghantaran kembali pendatang asing tanpa izin ke negara asal mereka. Bagaimanapun mungkin ianya mengambil sedikit masa. Betul. Kerana proses-proses dan juga atas isu-isu yang saya tekan tadi, contohnya untuk menentukan mereka ni betul-betul bebas daripada COVID sebelum datang pulang. Ya. Jadi kepada penonton kita di luar sana, itulah dia kerjasama yang padu antara agensi di dalam negara dan luar negara memainkan peranan yang cukup penting bagi kita membendung penularan parti dan juga
penularan COVID-19. Jadi Tuan, sekiranya COVID-19 ini berakhir, fokus dan hala tuju National Task Force selepas ini, adakah akan diteruskan? Saya lihat kewujudan National Task Force masih lagi relevan. Sebab kalau kita lihat, walaupun COVID dah berakhir, tapi kes-kes pencerobohan parti masih akan berlaku. Dan dalam masa sama juga, sebenarnya saya maklumkan tadi, selain daripada parti, mereka juga membawa masuk dadah, senjata api, barang-barang bercukai. Begitu juga menyudup keluar barang-barang yang bersubsidi. Jadi kita memerlukan National Task Force untuk menggerakkan pasukan bersepadu untuk menentukan setiap inci sepadan negara kita sentiasa dapat dikawal daripada jenayah rentas sepadan, bukan hanya parti. Bukan hanya parti. Jenayah rentas sepadan juga sekarang ini semakin agresif dan membimbangkan. Jadi seperti yang kita bincangkan seperti tadi, saluran yang tepat kita sediakan untuk rakyat Malaysia sekiranya ada informasi yang lebih menarik, informasi-informasi yang tepat berkenaan dengan kemasukan parti ini, kongsikanlah di talian hotline kami, di talian hotline NTF yang telah tertera di skrin sekarang ini. Baik, Tuan, harapan Tuan lah agar NTF ini terus relevan untuk masa kini. Harapan saya, tugas untuk menjaga keselamatan negara bukan hanya digalas oleh pasukan keselamatan ataupun NTF sendiri, tapi ini patutnya digalas bersama oleh rakyat. Betul. Jadi untuk itu rakyat perlu menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dalam menyalurkan sebarang aktiviti melibatkan parti ataupun jenayah rentas sepadan supaya negara kita bebas daripada jenayah-jenayah yang mana memberi impak yang negatif nanti. Betul. Dalam sesama juga saya berharap setiap rakyat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sebab kalau kita tak jaga kita, siapa lagi? Betul. Trend jangkitan COVID-19 pun semakin hari semakin membimbangkan, dan harapan agar rakyat Malaysia terus bersatu padu, terus sama-sama kita bangkit melawan pandemik COVID-19 ini, dan juga yang paling penting melawan jenayah rentas sempadan. Sebelum kita mengakhiri perbincangan topik kali ini, ada ke penglibatan daripada rakyat Malaysia sendiri melibatkan kemasukan parti ini? Sebenarnya yang saya sebut tadi, penglibatan tekong. Daripada 800 lebih tekong yang saya beritahu tadi, lebih kurang dalam 7% adalah daripada rakyat kita sendiri. Jadi mereka ni menggadai keselamatan negara demi keuntungan diri sendiri. Jadi saya berharap rakyat Malaysia menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dan juga kepada agensi penguasa dengan melaporkan sebarang aktiviti penyeludupan parti maupun melibatkan jenayah sepadan kepada pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan. Baik. Sebagai rakyat Malaysia, saya sebenarnya cukup berbangga dengan National Task Force yang memainkan peranan yang cukup penting dalam membendung kemasukan parti dan jenayah rentas sepadan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, janganlah kita terlibat dengan jenayah-jenayah rentas sepadan seperti mencari tekong dan sebagainya. Kita harusnya berganding bahu, tuan ya. Kita harusnya bersatu hati menjaga keselamatan dan keamanan negara. Sedar tak sedar kita dah hampir ke penghujung rancangan kita. Saya mewakili tim produksi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan kerana sudi bersama kami pada hari ini berkongsi berkenaan dengan National Task Force Pemerkasaan Rentas Sempadan. Kepada penonton-penonton kita di luar sana, terus jaga kesihatan diri anda, patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang paling penting, layari media sosial kami di Facebook, Instagram dan Twitter, dan jangan lupa subscribe YouTube Japan TV untuk informasi-informasi yang lebih menarik. Sebelum mengakhiri episod kali ini, jom sama-sama kita saksikan persembahan dari Pentarama Putrajaya dengan lagu Revolusi.
emosional diriku.